Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang berusaha dan berdedikasi Ibunda Rosniati Mansur bersama barisan ahli Jawatankuasa Gemma Nur Iman yang sangat dialulukan dan dihargai, hadirin pencinta ilmu serta penginfak Istiqomah Gemma Nur Iman, pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam Rajab yang berbahagia ini kita terpilih untuk mengimarahkan kuliah Isyak pengajian tafsir Nurul Ihsan jilid 4 dengan menyambung tafsiran surah Al-Insan ayat keempat. Hadirin pastinya ternanti-nanti sambungan tafsir surah Al-Insan pada malam ini. Lalu tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Ustaz Abdul Hadi Johari untuk memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dengan bagi memohon keberkatan majlis. Dan dengan segala hormatnya, saya persilakan sekaligus memulakan halaqah ilmu pada Taman-Taman Syurga pada malam ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mula terus ya. Ya Ustaz, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya kasihi Puan Moderator pada malam ini. Seterusnya barisan kepimpinan yang saya kasihi pengerusi Puan Rosniati binti Mansur, Puan Hajah Rosniati binti Mansur, dan seluruh staf kepimpinan Gemma Nurul Iman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu dan ayah-ayah. Ayah-ayah ada malam ni? Tak ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dah masuk bulan Rajab. Kita dah nak kena doa setiap kali solat ataupun selain daripada waktu solat. Allahumma barik lana Rajab fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan kita sekarang berada di gerbang Ramadan. Insya-Allah tanpa melengahkan masa, kerana kita kuliah Isyak tak boleh nak panjang-panjang sangat, jadi kita terus kepada kitab yang kita akan baca pada malam ini, sambungan Suratul Insan. Ya, di yang tak ada kitab buka Al-Quran, yang ada kitab buka kitab. Kalau Quran pun tak ada, kitab pun tak ada, lagu mana tu? Ambil lah pen ke, ambil kertas kosong. Tak ada juga, tak apalah. Dengar sahaja pun tak apa. Kun aliman, ataupun mustami'an, ataupun muhibban, ya, mana-mana pilihlah. Jangan sampai membenci sudahlah. Kita jangan sampai membenci. Bagi ada sekurang-kurangnya mencintai majlis ilmu, apa sahaja wasilah ilmu. Ya, baik. Muka surat berapa? Boleh ingatkan saya tak? Saya terlupa lah muka surat. Faktor usia. 58 Ustaz. Ya? 242 Ustaz. Kitab 242. 242 Kitab ke? Okey. Malam ni insya-Allah saya tak kalut sangat. Baru ni saya agak kalut sikit. Ada yang kata ustaz macam rushing sangat nak pergi mana tu. Kan? Hari insya-Allah insya-Allah kita baca pelan-pelan. Kita baca relax relax insya-Allah. Tafsir ni dah relax je. Kita nak faham kalamullah ni dah tak boleh stres. Kita nak menghayati, nak tadabbur
Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Mengapa kamu tak cuba mengambil faham Al-Quran? Ataupun hati kamu dah kena kunci? Tuhan tanya pula. Jadi Quran ni kalau kita tak cerdik mana pun boleh faham sebenarnya. Dengan syarat hati tidak dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi insya-Allah kita nak berjinak-jinak dengan Quran. Niatkan setiap kali kuliah tafsir. Saya rasa bukan saya seorang yang mengajar tafsir dalam Gema Nur Iman ni. Ini setiap kali halaqah tafsir, ya Allah, ini usaha kecilku, ini suatu ikhtiar aku untuk memahami kalam-Mu ya Allah, untuk aku mendekati-Mu, untuk aku memahami Quran, mukjizat Nabi-Mu. Ni elok-elok macam tu. Insya-Allah satu masa Tuhan buka. Boleh ya? Baik. Kita sampai pada ayat yang ke berapa tu? Boleh Ayat keempat, Ustaz. Ayat keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Situ ke? Sebab dia tak tulis nombor ayat sini. Inna a'tadna dah. Baik, ayat keempat, ainan yashrabu biha ibadullah. Situ ke? Inna a'tadna, Ustaz. Baris ke-8 dari bawah, Ustaz. Ayat keempat. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Aghlalan wa sa'ira. Ada qiraat dia baca Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa aghlalan wa sa'ira. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, puan-puan, semualah sekali pendengar pada malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ayat yang kita kata inna a'tadna lil kafirin, ini balasan untuk orang yang kafir. Saya ulang, ini cerita ataupun ayat Allah Ta'ala nak cerita tentang balasan untuk orang yang kufur. Saya dah sebut hari tu ayat yang sebelum tu. Allah Ta'ala kata inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami menunjukkan jalan dengan membangkitkan Rasul untuk dia boleh guide kamu, tunjukkan kamu, maka kamu ikutlah Rasul. Maka dari situ kami akan dapati bahawa ada di kalangan kamu nak tengok kamu imma syakiran, kamu nak jadi syakir ke orang yang syukur, ataupun kafura wa imma kafura, ataupun dia kufur. Kan? Saya dah sebut hari tu, kafura tu sirah mubalaghah. Sepatutnya kalau kita cakap syakiran au kafiran. Syakiran wa imma kafira. Tapi Tuhan nak sebut kafur itu maknanya ramai berdakwah. Ramai berdakwah orang tak bersyukur. Orang yang syukur ni sikit sahaja. Tak ramai. Baik. Untuk minggu ini, Allah Ta'ala nak memberitahu apa yang orang bersyukur dapat, apa yang orang kufur dapat. Boleh ya? Apa yang orang kufur akan dapat, apa yang orang kufur akan dapat. Pula yang sama pula. Orang yang kufur dapat apa? Orang yang kufur dapat apa? Orang yang syukur apa yang dia akan dapat? Ganjarannya. Tapi nampaknya Allah Ta'ala memulakan dengan yang kufur dahulu. Sedangkan kalau mengikut tertib sebutan, Tuhan sebut syukur dulu. Kemudian barulah kufur. Tetapi bila nak sebut balasan, tiba-tiba Tuhan ambil yang kufur dulu. Kenapa begitu? Al-Quran ini semua dia ada sebab. Okey. Kalau kita belajar dalam balaghah, seni dia panggil sastra Arab, kita akan jumpa satu topik, satu tajuk yang mana dia akan bincang tentang lafun wa nashrun musyawwasun. Sebut pila kan. Mungkin kadang-kadang ada yang kata, Ustaz tak payah sebut lah, kami tak nak dengar pun. Tak apa, kita biasakan diri dengar. Lafun wa nashrun ni musyawwasun ni satu tajuk dalam balaghah. Dia bincang tentang apa? Tentang masalah sonsang. Tahu tak sonsang? Sonsang ni bukan kelakuan sonsang. Sonsang ni
sebut syakiran dulu, kemudian baru sebut kafura, orang yang kufur. Tapi bila nak bincang, kita mula dengan orang yang kufur dulu. Kenapa? Why? Kan? Sebab apa macam tu? Mulalah satu ikut-ikut satu-satu. Tadi kan kamu dah mula list dengan syukur dulu. Tapi kenapa dimulakan dengan kufur dulu? Ada sebab dia. Sebabnya sebab Tuhan nak sebut dalam masalah ni, Tuhan nak sebut tentang orang kafir satu baris je. Balasan orang kufur sikit je. Satu baris sahaja. Tapi untuk orang yang syukur, orang yang syakiran, orang yang mukminin, orang yang abrar, yang ni Allah Ta'ala nak sebut panjang. Panjang sangat sampai muka surat sebelah tak habis lagi. Sampai muka surat sebelah tak habis lagi. Faham tak puan-puan sekalian? Tak apa, saya tahu. Semua akan menjawab faham. Cuma jangan buka mikrofon. Baik. Jadi kita buka dulu yang pertama, apa orang kufur akan dapat. Inna a'tadna, sesungguhnya kami. Inna. Dia bukan inna. Yang ni, inna. Panjang sikit. Kalau inna sahaja tak panjang, inna. Yang tu sesungguhnya. Kalau inna, yang tu panjang sikit tu maknanya kami. Dhamir itu dia kembali pada kami. Sesungguhnya kami. Kami tu siapa? Allah. Ada Allah, kenapa guna kami, tak guna aku? Ini dia panggil dhamir untuk membesarkan diri. Orang perempuan selalu gunakan kami kan. Selalu guna kami. Walaupun seorang duduk kami kemarin PC ni, kami kemarin, kalau dia marah tak guna kami. Dia guna aku terus. Kan? Jadi kami tu dia guna nak menunjukkan seorang pun, tapi nak menunjukkan dia besar. Dia gah. Maka dia gunakan kami. Walaupun seorang. Inna a'tadna, sesungguhnya menyediakan akan oleh kami. Kami menyediakan apa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Salasila, rantai. Silsilah tu rantai. Salasila tu plural. Kan? Saya ingatlah belajar bahasa Inggeris tu kalau jamak tu plural. Kan? Maknanya ramai. Banyak. Salasila, rantai-rantai. Wa aghlala, aghlal daripada perkataan ghul, iaitu belenggu. Wasa'ira, api yang panas menjulang. 3 perkara yang disediakan untuk orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam ayat Quran kata fi silsilatin dhar'uha 70 zira'an fasluquh. Sesungguhnya satu rantai dia punya panjang dia 70 zira'an, 70 hasta. Baru satu rantai. Satu rantai tu 70 hasta. Tu yang bulat satu tu 70 hasta. Habis berapa rantai semua? Itu baru satu rantai 70 zira'an, 70 hasta. Kerana apa dipanjangnya rantai itu? Kerana penghuni neraka ini besar. Dia punya saiz dia besar. Besar mana? Dia punya ketinggian dia sejauh sepanjang 3 hari kuda yang berlari. 3 hari kuda yang musri'an, berjalan, berlari laju. Maka sebagian ulama kata dianggarkan ketinggian penghuni neraka ialah kalau dia tidur, maknanya dari kakinya berada di Mekah, kepalanya berada di Madinatul Munawwarah. Dibesarkan saiz dia. Kerana apa? Kerana untuk memaksimalkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami berlindung, kami semua tak mau. Dia kalau kecil, siksaan tu tak merasai banyak sebab kecil. Macam semut kan. Semut kalau kita jalan-jalan terpijak dia. Sama-sama terpijak tu dah matilah. Sebab terlalu kecil, jadi dia punya perasaan sakit tu tak rasa macam orang makhluk yang besar. Okey? Sebab tu makhluk besar ni, dia azab dia lebih sikit. Maka penghuni neraka pun dibesarkan saiznya sehingga saiz yang saya sebutkan tadi, bahkan dalam hadis sebut gigi sepuntung daripada penghuni neraka sebesar bukit Uhud. Baru satu dia punya gigi. Ya, baik. Jadi 3 benda yang disebut di sini, diberikan rantai, diberikan belenggu dan dibakar di dalam api yang menjulang. Na'udzubillahi min dzalik. Semua ini semua kita nak minta jauh kerana kita hamba Allah yang sentiasa mengharapkan rahmat, belas kasih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.
Habis, tutup. Cerita untuk balasan orang kafir, takat ni je. Sebab itulah, kita juga guna uslub Al-Quran. Al-Quran bila nak cakap sikit, dia ambil dulu yang hujung kafura. Sebab satu ayat sahaja. Bukan satu ayat, satu ayat sahaja. Kita pun lagu tu lah kan, kalau kita pergi jumpa doktor ke misalan. Tapi sakit kita tu biasa aja. Kan? Maka walaupun kita datang lewat, doktor cakap tak apalah, saya jumpa dia dulu sebab dia ni mungkin 2 minit je. Yang ni panjang sangat. Lama sangat, maka dia pun kata tak apa lagi, kita nak sembang panjang, sekejap lagi masuklah. Bagi dia masuk dulu sebab dia sekejap je. Kamu lambat lama sikit, kita sembang lama sikit. Jadi dia letak lewat. Walaupun datang awal. Pergi Tesco, kan tak ada Tesco kan? Apa nama dia? Ada sebut Tesco ni Yahudi punya pula. Lotus. Pergi mall atau Lotus ke apa ke tak kisahlah kan. Bagi Maidin, lupa Maidin. Okey. Pergi situ beli banyak, satu troli penuh satu troli. Dengan anak-anak dia yang bawa pun dibubuh lagi kat anak dia. Pegang sat yang ni dibubuh pula dekat jari anak dia penuh. Jadi nak pergi dekat kaunter tu, kita sampai dulu. Tiba-tiba di belakang kita ada orang beratuk juga. Alahai, dia beli ayam kotak teh bunga je sekotak, bagilah dia bayar dulu walaupun kita sampai awal. Macam itulah lafun wa nashrun musyawwasun. Ya. Walaupun disebut syukur dulu, orang yang syakiran, tapi balasan dimulakan dengan kafir dulu sebab balasan orang kafir Tuhan nak sebut satu ayat sahaja. Tak banyak. Sekarang kita nak tengok apa yang orang beriman dapat. InsyaAllah kita semua nak ganjaran ni. Ya, kita nak ganjaran ni. Baik, apa yang orang beriman dapat? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang abrar, sesungguhnya orang-orang yang abrar. Siapa orang-orang yang abrar? Orang yang baik. Orang yang lurus hatinya. Orang yang benar hatinya, orang yang baik kelakuannya, orang yang saleh. Itu disebut dengan orang yang abrar. Walaupun daripada istilah tasawuf, orang-orang yang kalimah abrar ini ada yang lebih tinggi daripadanya. Iaitu namanya orang muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang yang kadang-kadang pada pandangan orang yang abrar, benda itu baik. Tapi pada orang muqarrabin, benda itu dah tak elok bagi mereka. Lagi tinggi pangkat dia, kedudukannya. Baik, sambung. Apa yang orang abrar ni akan dapat? Yashrabuna, mereka akan minum min ka'sin, daripada gelas. Ka'sin ni gelas, cawan. Tapi cawan atau gelas yang ada air baru disebut dengan ka's. Kana, dan adalah ka'sun itu, dalam ka'sun itu air itu, bukan ka'sun. Dan adalah air itu, air yang mereka orang abrar nak minum itu, mizajuha, mizaj ni dia panggil campuran. Mizaj, campuran. Kalau mengaji bahasa Arab, kita akan jumpa dalam satu bab masalah dipanggil tarkib majzi. Mizaj, majzi. Mizaj, mazji. Campur yang tak boleh pisah dah. Contohnya ada satu tempat di Yaman namanya Hadramaut. Jadi tak boleh pisah lagi dah. Hadara, kalau kita terjemah hadara tu maknanya hadir. Maut tu mati, telah hadirnya mati. Lah kita tak faham nama tempat. Jadi macam Kuala Lumpur. Nak faham ni tak boleh faham Kuala asing, Lumpur asing. Dia kena campur. Dia panggil majzi, tarkib. Susunan yang dah bercampur tak boleh pisah. Kalau pisah tak faham maksud. Saya nak ambil perkataan mazji tu. Mazji ataupun mizaj ni maknanya campur. Baik, air tu campuran apa? Minum air, mata air dalam telaga yang mana dicampur dengan air kapur barus. Mata air telaga kapur barus. Kita nak minum air kapur barus. Nak tak minum air kapur barus? Siapa pun tak mau minum. Ni di syurga ni. Lagu mana Ustaz? Tuhan nak jamu kita air kapur barus dalam syurga. Sedap ke air kapur barus? Confirm lah sedap. Dalam syurga mana ada benda yang tak sedap? Ya? Semua sedap belaka. Air kafur. Kafura tu maknanya air kapur. Kafur tu kataan bahasa Arab. Ya? Minum air kapur.
Bukan ayat kapok macam mana kita faham di sini. Ini kata ulama muafakat hanya pada nama, bukan pada rasa. Selaras pada nama tapi tidak pada rasa. Rasa sedap, sudah tentu sedap. Macam mana Allah Ta'ala kata mereka yang tidak pernah menyentuh arak di dunia, mereka akan minum arak di dalam syurga. Bahkan disediakan sungai arak. Takkan arak tu tak sedap? Kita akan minum arak di syurga nanti. Kita akan minum. Sedap sudah pasti. Boleh faham? Jadi semua nak minum arak tak? Nak minum dah arak? Semua nak minum arak dalam syurga. Saya pun nak minum. Dah Tuhan sedia. Takkan tak nak minum? Sama macam air kapur. Air kapur ini muafakat hanya pada nama. Jangan bayangkan kapur baruih di dunia. Jangan bayangkan kapur kasut. Jangan bayangkan kapur yang letak dalam sirih. Jangan bayangkan kapur yang kita guna untuk tulis di papan hitam. Walaupun sekarang dah tak ada semua pakai whiteboard. Kan? Bukan ayat kapur tu. Jadi sedap sudah pasti. Itu yang pertama. Yang tak ada kitab tulis. Yang pertama, ganjaran orang mukmin minum air kapur di dalam syurga. Baik. Apa lagi yang akan dapat? Yang kedua, orang yang abrar, orang yang mukmin ini akan dapat ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air yang mereka nak minum tadi. Di sini disebut ainai yashrabu biha ibadullah. Dalam ayat disebut ibadullah, hamba Allah. Tapi terjemahan Tok Guru kita di sini dia sebut segala aulia Allah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Memang ibadullah, orang-orang yang beriman semuanya waliullah. Waliullah taala. Kita semua adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak minum nanti air itu yufajjirunaha tafjira. Ditarik masuk ke dalam rumah masing-masing. Semua masuk dalam rumah masing-masing. Maknanya dia tak perlulah nak kena pergi dekat telaga tu, bawa timba, ikat tali, cedok macam di dunia ni tak payah macam tu. Maknanya dia akan ditarik masuk, dia ada pipe saluran semua tu, ada pipe lah. Air tu akan datang terus masuk ke rumah masing-masing sebab kita semua akan ada rumah dalam syurga. Maka minumlah kita, terdetik sahaja, terlintas sahaja di hati, maka ayat tadi akan mendatangi kita. Minumlah sepuas-puasnya. Oh, Masya Allah. Jadi saya nak bagi tahu dalam syurga ni banyak Tuhan duk explain, duk terang tentang syurga dalam Al-Quran ni. Kebanyakan aksesori sahaja. Faham tak aksesori? Nak mewah-mewah, nak action sahaja. Oh, nak bagi tahu, Tuhan nak bagi tahu rehat sungguh kamu dalam syurga. Tuhan tak cerita yang berat-berat. Tuhan cerita kamu akan bersandar, kamu akan berada di atas pelamin, kamu akan makan buah-buahan, kamu akan minum arak, kamu akan gelak ketawa, kamu akan macam-macam. Semuanya Tuhan nak menggambarkan betapa rehatnya kita dalam syurga. Padahal benda ini kalau tak sebut pun, minum air yang mana ditarik masuk ke dalam rumah masing-masing. Maknanya air itu tak perlulah kita yang kena keluarkan kudrat tenaga kita untuk pergi cedok dan ambil. Dia akan datang sendiri. Ini nak bagi tahu Tuhan, nak bagi tahu syurga ni tempat kita bermewah-mewah. Tempat kita rehat betul. Sehingga kan air pun akan datang terus. Kita di rumah, suami kadang-kadang suruh kita bancuh, betul tak? Dia balik semayang surau, bancuh saya ayam kopi. Boleh lah. Dia kena tunggulah sekejap. Takkanlah suami isteri dia, sayang buat ayak kopi siap. Takkan siap terus. Maknanya ayak kopi tu isteri dia bancuh kemarin tu. Siap lah. Maknanya ayak kopi bukan ayak kopi yang fresh. Kan? Maknanya kena tunggulah sekejap. Nampaklah, dengarlah bini dia piduk jerang ayak dulu. Bubuh gula, bubuh kopi. Tu pun kadang-kadang terlajak gula. Kadang-kadang terlajak kopi. Jadi macam tu lah dunia, habis kurang pun nak kena tunggu sekejap. Itu kalau boleh suruh bini dia, kerana bini dia hari ni bini dia demam, dia kena bancuh sendiri. Tanya pula kopi tang mana, gula tang mana. Tang mana boleh faham, saya cakap Kedah pula dah. Boleh faham lah kot, bahasa Kedah kan bahasa internasional. Ya, baik. Jadi air ini masuk ke dalam rumah masing-masing.
Semua pakat menikmatinya dalam rumah masing-masing. Baik. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, yufuna bin nadhri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira. Bila Tuhan sebut apa yang orang abrar, apa yang orang mukmin akan dapat ganjaran, sekarang Tuhan nak sebut siapa itu orang abrar? Siapa itu orang mukmin? Siapa itu orang mukmin? Maka Tuhan nak sebutkan kriteria orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mukminin, orang-orang yang abrar, dia ada ciri-ciri dia. Baik, kita tengok yang pertama. Ya, yang pertama bagi perhatian, yufuna bin nadhri. Orang yang beriman, siapa yang nak masuk syurga, yang nak sebagaimana nikmat aku sebutkan tadi, yang pertama yufuna bin nadhri. Aufa yufi, main ada perkataan aufa yufi. Apa makna yufuna? Menyempurnakan nazar. Yufuna bin nadhri. Mereka melaksanakan nazar. Kalau dah nazar, maka kena tunaikan. Jadi adik-adik, ibu-ibu sekalian, ya, saya baru mengajar siang tadi ada student kan, jadi kita terbiasa kadang-kadang, biasalah terlepas. Saya muda lagi kan, saya yang sebenarnya adik-adik. Baik, yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar. Kalau kita dah bernazar, nazar ini sebenarnya nak menguatkan keinginan kita, maka kita pun meletakkan nazar sebagai kesungguhan kita untuk menyatakan bahawa perkara ini sangat-sangat diingini oleh kita. Sebab itu cara nak makbulkan permohonan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala antaranya ialah meletakkan nazar. Kemudian dia pun dapatlah perkara yang dia nak, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak dia tunaikan nazar tu. Ada tak mereka yang berpaling daripada nazar? Ada. Maka tak sempurna. Ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Ketika dia nak satu benda dulu, dia janji, ya Allah, kalaulah aku dapat benda ni, aku akan sembelih kambing. Aku akan buat kenduri makan kambing. Aku akan buat kenduri makan lembu. Tengok-tengok, dapat. Dia masak bihun goreng sahaja. Letak tokong atau tokong. Ayam pun tak letak. Tak tahu tokong. Tak tahu tokong tu tauhu. Tu yang 4 segi tu, buat dengan kacang soya tu. Orang Kedah panggil tokong. Tak tahu lah. Ni tak tahu lah. Tahu, ni ada yang tahu. Yang tahu tu mesti orang Kedah. Jadi tak boleh tahu. Nazar ni, kalaulah kita dah nak buat banyak tu, kena buat banyak tu atau lebih tak apa. Dia nazar nak sembelih kambing. Bila dia nak sembelih kambing, tiba-tiba bila berjaya, dia buat lembu. Tak apa. Sebab ada yang memperlecehkan, memandang lekeh dengan nazar. Saya ada sahabat saya dulu, dia kata kalau dia berjaya dalam peperiksaan, dia nak belanja pizza 1 meter. Saiz pizza tu, dia punya panjang 1 meter. Dan memang Tuhan bagi rezeki dekat dia najah. Maknanya berjaya lulus peperiksaan. Dia buat je lah dua topping tu je. Topping yang dia panggil hak bulat tu. Saya tak faham sangat lah istilah pizza sebab saya jarang makan. Kan dia buat saiz tu, maknanya tak cukup. Seorang lagi kawan saya, dia kata kalau dia dapat kerja ni, dia nak sembelih seekor lembu. Yang ni betul, ini cerita betul. Dan Tuhan bagi rezeki dapat kerja tu. Dia buat sembelih lembu, dia sembelih. Cuma dia cari yang kurus-kurus nampak tulang tu, yang murah tu. Jadi kita nak supaya kita menunaikan nazar. Walaupun secara asasnya memang lepas. Lulus nazarnya kerana dia nak sembelih lembu, tak kira lembu mana. Cuma sudah tentulah pemberian kita yang terbaik bila kita berjanji untuk buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, orang yang bernazar, dia tak boleh makan. Bahkan seluruh yang berada dalam tanggungan dia pun tak boleh makan. Walaupun kuah, tak boleh makan juga kuah. Nampak tak? Faham tak? Faham, alhamdulillah. Yang pertama, tulis ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, tunaikan nazar. Yang kedua, orang yang beriman wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
wa yakhafuna, mereka orang-orang beriman ini takut hari kiamat yang mana syarruhu ni kejahatan hari kiamat itu mustatira. Apa mustatira? Dia kalau ada perkataan tayara, ada huruf ta, ada huruf ya, ada huruf ra, dia mesti ada makna terbang. Dia mesti ada makna terbang. Contohnya ta'iratun. Ta alif ada ta alif, ya ra. Mesti ada ta ya ra. Ta'iratun maknanya kapal terbang. Kalau burung, tayara, tairun ataupun tuyur. Tairun, terbang, burung terbang. Yang ni mustatira, berterbangan. Kejahatan hari kiamat itu dia akan berterbangan. Ya, tak boleh nak sembunyi lagi dah. Maka orang beriman ni dia sebab tu dia tak nak buat jahat di dunia. Kerana apa? Kerana kejahatan itu akan berterbangan singgah di tangan kirinya nanti. Kejahatan itu dia akan terbang dalam bentuk surat. Surat itu menulis kejahatan dia dan landing di tangan kirinya. Ashabul masy'amah. Na'udzubillahi min dzalik. Kejahatan itu berterbangan. Dia di dunia ni kita boleh sembunyi kejahatan kita. Hatta orang yang baik pun dilihat, orang yang jahat pun dilihat baik. Kerana di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan menjadikan dosa kita tidak ada bau. Betul tak? Masak mi goreng ada bau. Masak bawa balik derian ke rumah ada bau. Kan jiran sebelah terbau je buah derian dia. Kesian dia pun teringin nak makan. Sebab tu bila beli derian, nak buat macam mana? Tak bagi jiran bau. Jadi kita bawa balik waktu jiran kena penyakit hidung tersumbat. Tunggulah dia. Bila yang dia hidung tersumbat, kita baru kita beli derian. Boleh tak macam tu? Jenuh lah. Jadi kalau beli tu bagilah sikit. Jadi dosa tak ada bau. Betul lah, dosa tak ada bau. Itu rahmat Allah. Yang lain semua ada bau. Dosa tak ada bau, buatlah banyak mana pun. Waktu jiran tidur, jangan juga waktu jiran tidur kerana dia masuk dalam mimpi. Dia masuk dalam mimpi. Tambah pula orang perempuan, mimpi semua dia anggap benda betul. Baik. Jadi dia takut, saya nak bagi tahu tadi, kejahatan hari kiamat tidak boleh disembunyikan. Kita di dunia boleh sembunyikan. Maka haji kejahatan hari kiamat, maka dia akan datang dalam bentuk surat, menulis kejahatan kita dan dia akan singgah di tangan kiri kita. Sedangkan kita mengharapkan suratan daripada tangan kanan, dia panggil ashabul yamin. Baik. Jadi takut hari kiamat. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi orang putih pula ni, orang barat pun dah buat kajian. Kajian mereka, adakah matahari yang naik sekarang ini dia akan naik di sebelah turun. Dia akan naik di sebelah turun, kajian telah pun ada. Kita dah percaya kerana Allah Ta'ala memberitahu bahawa kejadian tersebut dalam hadis-hadis Nabi. Tapi mereka sibuk buat kajian. Baik, kenapa disebut kejahatan hari kiamat? Soalan, sebenarnya bukan kejahatan kiamat tu jahat. Tetapi kejahatan yang ada pada hari kiamat. Maksudnya kejahatan kita. Kejahatan pada hari syarruhu, yakni kejahatan yang ada pada hari kiamat. Bukan hari kiamat tu jahat. Tapi kejahatan yang ada di hari kiamat itu, dia akan datang kepada orang yang buat jahat. Orang yang buat jahat, maka dia akan datang pada orang, dia punya pemilik kejahatan itu. Baik. Kemudian, apa lagi ciri-ciri orang yang beriman? Ada berapa dah saya sebut tadi? Nak tengok ghalib ke tak ghalib ni? 2. Apa dah? Okey, ada lagi. Yang ketiga. Bagi perhatian bagi perhatian, saya nak sebut yang ketiga. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang beriman dia kena suka bagi makan dekat orang. Dia kena suka bagi makan dekat orang. Dia selalu bagi makan. Tapi dia bagi makan makanan yang dia dah tak nak dah. Dia buat bisnes, dia ada lauk banyak, lauk pauk. Dia tunggu 2-3 hari sampai dah tak boleh jual dah, baru dia bagi kat orang. Tak, itu bukan pemberian. Tuhan sebut di sini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Sekalipun makanan tu dia suka. Nampak tak? Sekalipun benda tu dia suka. 'Ala hubbihi, di atas kesukaannya.
Jadi rajin-rajinlah buat kenduri. Ya. Sebab itu orang Melayu kita ni Tuhan buat suka buat kenduri. Anak masuk universiti buat kenduri. Anak keluar habis universiti buat kenduri. Anak kena buang universiti, yang tu dia tak buat kenduri lah. Ya. Baik. Jadi suka buat kenduri. Maka suka buat kenduri ini sebenarnya dia adalah agenda Al-Quranul Karim. Ya, suka belanja orang. Saya ada satu masjid di Kedah ni, tempat ni saya selalu kuliah. Tapi bukan kuliah di situ, cuma makan di situ. Gerai tu di dalam kawasan masjid. Setiap kali pergi nak bayar, mesti orang cakap, Ustaz, duit masih ada. Apa makna duit masih ada? Orang yang keluar daripada masjid tu dia akan tinggal. Kawan ni tinggal RM20. Kawan ni tinggal RM30. Jadi semua yang makan, ikut duit tu lah. Kalau duit tu habis, baru dia ambil duit. Untuk kalau ada RM100, RM100 lah hari tu makan. Orang suka tinggal duit. Yang ni kenduri cara bagus. Dia tak menyusahkan isteri dia. Kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni dia suka nak buat kenduri, dia pergi market, dia pergi supermarket, dia beli macam-macam, dia lungguk bubuh dalam singki tu, pening. Isteri dia fikir, akulah nak kena siang ikan, akulah nak kena masak, akulah nak kena potong bawang, akulah nak kena basuh periuk, aku nak kena hidang, pening dia. Tok laki aku ni kalau nak buat kenduri, aku yang susah. Sekarang dia buat di kedai-kedai senang. Orang yang di kedai-kedai ni, mereka kadang-kadang yang nak makan, cuba cari kedai. Kalau lah ikut ayat ini, kalau kita buat kedai mana-mana pun dapat pahala. Cuma di sini Allah Ta'ala kata, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Dia bagi makanan, sekalipun dia suka makanan itu, dia bagi pada miskin dan orang yang miskin. Cuba cari kedai yang kadang-kadang jadi tempat persinggahan orang yang kutip sampah, yang naik lori sampah tu. Kadang-kadang ada orang-orang yang kerja buruh. Kadang-kadang ada student universiti yang kadang-kadang mereka ini berjimat. Jadi kita letak. Tapi dengan syarat pemilik kedai tu yang dipercayai. Trusted lah kan. Tak boleh lah ambil nanti kita bagi duit kat dia, dia tetap ambil duit. Tak nak macam tu. Kita nak mudahkan. Orang miskin. Dia orang makan. Setiap kali makanan itu kegembiraan kerana dia tak perlu bawa keluar duit, tapi makanan masuk dalam perut. Itu adalah satu doa buat kita yang selalu belanja. Saya nak bagi tahu dekat perempuan sekalian, dalam Quran ni cerita tentang suruh bagi makan ni banyak. Seolah-olah kalau kita ni jadi kerajaan, siapa naik jadi pemimpin pun agenda bagi makan mesti nombor satu. Mesti nombor satu. Waktu saya ingat rancangan dulu masa saya sekolah rendah ada dia panggil RMT. Rancangan makanan tea tu apa? Atau termiskin ke? Tea tu apa? Rancangan makanan tambahan. Oh, okay, tambahan. Bukan termiskin. Saya tak dapat direct. Saya dapat simpanan. Saya dapat simpanan macam pemain bola simpanan pula. Jadi kalau ada kawan yang saya tak boleh makan, saya akan dapat makan lah. Sedap juga, sedap. Ya. Cuba bayangkan di rumah dia orang tak boleh makan macam tu. Mak ayah dia orang kadang-kadang hujung-hujung bulan terpaksa pekin. Orang Kedah kata pekin. Jimat. Tiba-tiba di sekolah sedia rancangan makanan untuk orang-orang yang macam tu. Idea ni sebenarnya mai dari siapa? Idea ni mai dari Quran. Jadi sebab tu saya suka orang Melayu ni kadang-kadang apa sikit saja ganjaran yang dia dapat, buat kenduri belanja orang. Ini cara Quran sebenarnya. Kita ada kenduri tahlil. Tahlil tu ajak orang datang rumah makan. Oh, ada orang kata pula dah orang mati Nabi SAW tak bagi jamu makan. Nabi tak kata tak boleh. Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan kepada ahli keluarga Ja'far makanan kerana dia sibuk. Makna situ jangan menyusahkan dia. Tapi sekarang ni dia dah simpan dah kebumikan dah. Dia yang nak ajak kita datang rumah. Peranan kita datang rumah, bantu dia kadang-kadang, tolong sabarkan dia. Kan? Jadi dia nak bagilah makanan. Nak bagi kita makan tu bukan dah haram makan di rumah orang mati. Cuma menyibukkan orang mati dengan benda yang tak perlu bagi dia. Yang terbaik kita yang masak bawa ke rumah dia. Boleh ya? Jadi rajin-rajin dah buat kenduri walaupun sedikit. Dan di situ jugalah kita tengok rumah keluarga kenabian kita Muhammad SAW. Pengasihnya, rahmatnya, pemurahnya ni saya selalu kita bawalah cerita Nabi bagi banyak. Sampaikan Nabi dalam hadis kata sedekahlah walaupun dengan separuh tamar. Separuh buah kurma pun diminta untuk bagi kerana ada makna yang cukup besar bagi sebahagian manusia. Ya.
Jadi saya pernah duduk di luar negara. Kita orang yang berjimat dah jadi student. Jadi bila tiap-tiap tahun ada orang buat kenduri, orang buat makanan, tambah bulan-bulan puasa tu, Arab buat makanan percuma, Allahu Akbar. Seronok. Jadi sebab tu, agenda Al-Quranul Karim antara yang besar ialah bagi makan. Bahkan hadis-hadis Nabi pun sebut. It'amut ta'am, bagilah makan. Bagilah salam. Bahkan dalam hadis sebut, bagi makan ini antara ganjaran yang memudahkan, perbuatan yang memudahkan masuk syurga. Kita nak bagi tahajud selalu, mungkin tak larat. Kita nak pergi Palestin sekarang, mungkin tak kesampaian. Tapi bagi makan kepada orang, bagilah orang miskin. Kita belanja kawan kita yang kaya pun tak apa, dapat pahala. Tapi janganlah orang kaya tu saja kita belanja. Ini dia pencen 6,000, kawan dia pencen 5,500. Saya belanja dia hari ni, dia belanja kawan dia ni, kawan dia. Orang nak cari ni miskinan, orang miskin. Orang miskin ini. Tak apalah, bukan saya tak bagi belanja. Tapi saya nak cakap fadilat yang besar ialah orang yang berhajat. Miskinan. Saya pernah sekali pergi kedai makan. Saya tengok dia masukkan nasi dalam pinggan. Kemudian dia ambil sayur. Duit tak ada, pakaian tengok. Compang camping. Ni saya cerita bukan nak sebut saya baik. Lagi ada lah tu mulut. Abang tadi bagus lah tu. Ini dia panggil at-tahaddus bin ni'mah, menceritakan perkara-perkara yang baik tentang nikmat, tapi bukan untuk ria, tetapi untuk supaya menjadi semangat pada orang untuk beramal. Saya tengok dia ambil sayur, itu pun dia takut lebih daripada duit yang dia ada. Saya pun bismillah, saya ambil ikan besar tu, ikan gelama besar goreng tu, saya ambil letak dalam pinggan dia. Terkedu dia. Dia tengok saya atas bawah. Saya tahu dia tak ada benda nak terucap. Jadi itulah doa sebenarnya. Itulah doa. Doa kita pun belah. Jangan lalu tunggu tengok muka dia sampai dia teriak pula lagi. Kena jaga ayat muka orang. Kita dah buat baik, jangan duduk tengok dah lama-lama. Kesian kat dia. Pergi bagi bantuan pun tu dia ambil gambar pun letak dalam Facebook, semua kesian kat dia. Dia orang pun ada ayat muka. Ada ayat muka dah orang miskin, orang fakir ada ayat muka dah, semua ada ayat muka. Kena jaga. Maka ada ganjaran bagi kita yang sentiasa jaga maruah orang. Bagi, sudah. Habis letak duit dalam tangan dia, bahkan diajar oleh sebahagian ulama, kita ni tangan yang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Betul tak? Tangannya. Tapi bila kita nak sedekah, cuba kita letak tangan kita di bawah. Pegang macam ni. Okay, ni duit RM1. Nampak tak? Ni yang saya ada. Saya tak banyak duit. Saya ada RM1 ni je. Baik. Pegang macam ni. Sebagian ulama' dia ajak kita kadang-kadang kita cuba jadi tangan bawah. Nabi kata tangan atas lebih mulia. Tapi kita nak jadi tangan bawah supaya kita memuliakan orang yang ambil, dia ambil dari atas. Supaya dia pula jadi tangan atas. Sebagian ulama' ajak macam tu pula. Jadi ini ada. Boleh faham ya? Jadi bagi makan dan bagi makan dalam keadaan dia pun suka makanan itu. Dia bagi. Bukannya kita bagi benda yang kita tak nak dah. Kadang-kadang kalau kita nak bagi bantuan pada mangsa banjir tu, kita buka kadang-kadang ada yang nak bagi duit. Tapi kalau ada baju yang dia dah tak pakai, kita bukan tulis nak baju buruk, kita tulis baju yang terpakai. Seluar yang terpakai. Last kali dia main letak tu, dia punya langsir dia yang tahun 80-an tu, terkoyak rabak dah, perca kain pun ada. Yang tu bukan nak bagi tuan-tuan dan perempuan sekalian. Yang tu satu kerja pula bagi orang yang duduk kumpul tu nak kena pergi buang di tong sampah. Jadi bagi benda yang kita sayang. Dan insya-Allah kita buat agenda bagi makan ini kepada siapa? Orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim. Kita bincang ni benda besar ni, bukan benda kecil bagi makan ni. Dan sebab itu kita kalau selalu bagi makan dekat orang, ramai orang boleh buang perangai dendam. Sebab itu kan di antara hikmah zakat ialah menghilangkan dendam di kalangan orang fuqara, orang miskin. Sebab di dalam tu ada hak mereka. Dan mereka pun tahu kalau kami tak miskin, kami tak buat kerja, orang kaya takkan kaya. Betul tak? Mana ada orang kaya, dia kaya seorang-seorang kalau tak ada orang miskin?
Maka sebab itu menghilangkan, dipanggil dendam sesama orang Islam, iaitu dengan zakat. Ini sama lah ni, kita bagi makan. Jadi bagi makan kepada siapa? Orang miskin, kemudian anak yatim. Anak yatim ni bagi makan. Ni kan bulan puasa ni ramailah nak meraihkan anak yatim. Saya selalu sebut, kita nak raih anak yatim, raihlah anak yatim. Ini VVIP yang datang makan tu, meja yang boleh pusing-pusing lauk tu. Kan? Anak yatim makan ambil dalam polystyrene, bihun goreng. Letak tokong tadi yang saya sebut tadi tu. Yang orang VVIP duduk di meja, makan ikan siakap, 3 rasa, yang tak ada rasa semua cukup. Kan? Daging, steak lah. Anak yatim tu, bangku pun tak cukup. Duduk tepi parit makan. Jadi ini bukan meraihkan anak yatim. Ini meraihkan VVIP. Biar mereka duduk di meja, kita yang berdiri hari itu, raihkan mereka. Sebab apa? Kamu anak yatim ni, ni kalau kita rusak kepala mereka macam ni, maka buang dosa. Satu helai rambut tu buang dosa kita. Banyak berkat Tuhan buat anak yatim sehingga Nabi SAW menyebut bahawa aku dengan anak yatim ni cukup rapat, sehingga Nabi mengisyaratkan jari rapat macam tu. Hubungan cukup rapat. Ya, anak yatim yang kehilangan mak dan ayah lah. Bukan anak, kalau binti yatim tu maknanya anak yatim juga, tapi dia tidak yatim hakikatnya tu dah. Ayah dia nama yatim. Baik, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian yang ketiga, jamu makan orang yang dalam tawanan, orang yang di dalam penjara. Bagi makan. Berapa dah saya sebut? 3 dah kan? 3 dah. Baik. Dia ada syarat. Yang disebut bagi makan tadi, dia ada syarat dia. Apa syarat bagi makan tadi? Supaya dia jadi orang yang baik, orang yang abrar. Dia bagi makan tadi, dia tidak ada motif keduniaan. Itu penting. Kadang-kadang dia bagi makan supaya kawan tu terhutang budi dengan dia, senang dia nak minta tolong nanti. Kadang-kadang sebab apa? Dia nak jadi calon, dia nak jadi calon kawasan tu, dia selalu bagi makan supaya orang mengundi dia. Maka ayat yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ayat yang seterusnya menceritakan tentang pemberian yang macam mana Tuhan nak, supaya kita layak digelar sebagai al-abrar. Maka Allah Ta'ala kata dalam ayat yang seterusnya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan kerana Allah. Kami bagi makan kerana Allah. Liwajhillah. Boleh tak buat macam tu? Agak-agak. Sekarang boleh lah. Kita yang pertamanya bila kita niat tak elok, inilah yang akan melahirkan budaya mengungkit. Betul tak? Dalam Al-Quran kata, وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Kamu dah dapat pahala dulu kerana kamu bagi makan dekat dia. Tapi sekarang kamu dah mula mengungkit, batal, cancel. Tuhan buang terus. Jangan jadi mengungkit. La innama nut'imukum. Kami bagi makan liwajhillah, kerana wajah Allah. Semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu, kami orang yang bagi makan. La nuridu minkum, kami tak mau langsung daripada kamu yang makan makanan kami. Jazaan, sebarang balasan. Jaza ni makna balasan. Sebab tu kita akan sebut jazakallah. Betul tak? Jazakumullah. Selalu tak guna? Kan duk guna makasih, masyih. Cuba ganti lepas ni. Jazakumullah. Jaza ni makna apa? Jaza, balasan, ganjaran. Jadi apa yang Tuhan sebut? Tuhan sebut kata orang yang beriman ini, la nuridu minkum, kami tak mau langsung. Kami tak nak langsung daripada kamu yang makan, jazaan, sebarang balasan, wala syukura. Kalau tak ucap terima kasih pun kami akan tetap bagi. Ini orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, hatinya suci murni. Khalis ni makna ikhlas ni suci murni. Kenapa suci murni? Kerana dia berikan pada satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata ulama tasawuf, nak tahu kita ikhlas ke kita tak ikhlas, kerana Allah ke kerana manusia. Maka disebut di antara cirinya ialah apa yang kita buat
istiwa'u bainal madhi waz zammi. Orang puji ke orang benci, kerja tetap jalan. Sebab aku buat bukan kerana mereka. Kadang-kadang oleh kerana kamu puji sangat, aku suka, aku buat lagi. Oh, sebab orang puji. Kadang-kadang sebab orang benci, aku tak nak buat dah. Selalu kan, orang sebut dia ni kalau datang masjid, kerja susun kasut, sapu tak cicak. Dua tu je kerja. Kalau minta duit, kedekut dia tu. Padahal kita bukan tak bagi. Kita selalu bagi, tapi kita bank in, orang tak tahu. Kan? Tapi oleh kerana orang duk cakap macam tu, kita sudahlah, aku tak nak bagi dah lepas ni. Nampaknya dia buat dulu bukan tujuan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh tak kita jazaan, kita tak nak la nuridu minkum jazaan, kami bukan nak jaza. Wala syukran. Walaupun syukran, kalau kamu tak ucap terima kasih pun aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di sini ada beberapa ciri yang disebutkan tadi. Yang pertama, tunaikan nazar. Yang kedua, takut kejahatan hari kiamat. Yang ketiga, memberikan makanan sekalipun dia suka. Okey, di sini dia keluar masalah, dipanggil isar. Pernah dengar ada isar? Isar pernah dengar tak? Leno dah pasal. Tak pernah. Okey, ithar. Alif ya, fa, alif ra. Alif ya, fa, alif ra. Ithar. Yang dalam Quran sebut, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim kana khasasah, kata silap. Allah Ta'ala cerita orang-orang yang Ansar, orang-orang Madinah ni, mereka ini bila muhajirin datang daripada Mekah, mereka selalu melebihkan orang Mekah dari diri mereka sendiri. Itu namanya isar. Isar ini melebihkan orang lain. Jadi melebihkan orang lain ini, mendahulukan orang lain ini hanya dalam urusan dunia. Urusan ibadat tak boleh. Urusan ibadat nak masuk dalam saf. Kan? Dia tolak kawan dia. Masuklah, silalah ke depan. Saya duduk di belakang pun tak apa. Makruh. Tapi dalam urusan dunia, orang nak makan, kita bagi dia makan dulu. Akhlak Ansar dengan Muhajirin ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka ini sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab mereka mendahului, mengutamakan kawan-kawan mereka daripada Muhajirin. Sehingga ada yang kata, wahai Abdul Rahman, aku punyai 2 kebun, ambillah 1 kebun. Sampai macam tu. Kerana mereka waktu ni hanya nampak Allah sahaja. Bila kita sama, kita pun sama sebenarnya. Walau kita nampak Allah, hidup kita semua kerana Allah. Kita dah tak pandang lah benda-benda macam tu. Jadi dia orang boleh berkorban sampai macam tu. Kebun ada 2, ambil 1, dia kata. Sebab Muhajirin tak ada harta. Waktu tu dia orang tinggal semua di Mekah. Bahkan saat memberikan pelawaan kedua, aku punyai 2 isteri. Kamu pilih yang mana kamu suka, aku akan ceraikan. Bukan dia yang pilih sendiri. Jangan pilih sendiri ya. Saya yang akan pilih. Ada 2, saya yang akan pilih. Dah. Kamu lah Abdul Rahman bin Auf. Kamu lah yang pilih. Kalau kamu nak yang nombor 1, aku ceraikan nombor 1. Dan kalau kamu nak yang nombor 2, aku ceraikan yang nombor 2. Ambillah buat isteri kamu. Sampai macam tu ini dipanggil wa yu'siruna ala anfusihim. Sebab itu dia panggil di sini wa yut'imuna at'am ala hubbihi. Sekalipun dia suka. Boleh tak? Saya pun tak tahu tu boleh beramai semua ke tak. Saya minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun nak jadi pemurah juga. Kadang-kadang kita ada kasut baru je beli 100 lebih kan. Kalau selipar je pun senang. Kalau orang minta, Ustaz nak selipar tu boleh tak? Ambil, silakan. Sebab selipar Jepun harga dia RM4.50. Cuba kalau kita beli, harga RM120. Kan, tiba-tiba baru pakai 2 hari. Ada orang ambil di masjid. Tu dia, 3 hari maki tak habis lagi. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu kot. Sebab kita ada 5 minit lagi. Kita nak baca surah apa ni? Surah Al-Mulk. Suratul Mulk. Jadi ingat 3 ciri itu, nanti kita akan sambung beberapa ciri lagi orang yang beriman. Saya tak nampak soalan tadi. Elok nak baca dah habis dah. Ada yang nak tanya soalan ke? Tanya soalan berkaitan tafsir ni lah. Jangan tanya soalan yang luar daripada topik. Saya tak nampak soalan. Saya nak tanya Ustaz. Ya, silakan.
Okay, kalau izar dalam ibadah tu contohlah kan, kita menolong orang, lepas tu kita kendiankan kita punya solat sebab kita nak tolong orang tu. Yang tu kira kita urusan dunia ke urusan akhirat? Sebab kita menolong orang. Menolong orang, di sini kita tak boleh kira dia menolong orang melewatkan sembahyang. Kerana apa? Kerana di situ bukan bermakna kita memandang sembahyang tidak penting. Tetapi kerana keberhajatannya pada waktu tersebut. Maka di sini isu dia ialah hak manusia dengan hak Tuhan, yang mana kita nak kena dahulu, depends. Untuk situasi itu, hak manusia tidak ada musamahah. Hak manusia ni dia tak ada toleransi. Jadi sebab waktu tu je dia ada. Dia perlu sangat. Maka kita, sebab itu walau kita tengok orang yang sakit dalam sembahyang, kita kena batalkan sembahyang kita. Kita kena stop sembahyang untuk kita tolong orang itu. Sebab apa? Hak dengan Allah Ta'ala musamahah. Tuhan senang berkira dengan kita sebab Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Penyayang. Manusia di keperluannya terhad. Dia waktu dia perlu dengan segera, kita kena stop. Kita kena pergi tolong dia dulu. Kita tak boleh kata sembahyang lagi penting. Tak betul macam tu. Jadi, kita tengok apa yang dia nak minta. Kalau dia dah minta, kata nak minta benda tu boleh tangguh selepas sembahyang dulu. Nanti lepas sembahyang kita tolong. Tapi kalau lah dia jatuh parit, takkan kita nak kata saya solat sekejap ya. Takkan kita nak sembahyang dulu. Dia jatuh kaki tu dalam parit tu, habis kan. Basah dengan semua cukup, dia perlukan bantuan segera, kita tolonglah waktu itu. Okey, ada lagi soalan satu lagi saya buka boleh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam syurga tu kan nanti kita Allah bagi minum sejenis air minuman dari mata air tu kan yang dicampur dengan kafur tu kan. Kafur tu adakah yang tu yang selalu ustaz-ustaz kata air susu. Sungai susu. Yang tu ke Ustaz? Saya rasa ia berbeza. Kerana susu sungai lain, arak sungai lain, kafur sungai lain. Kafur itu campuran. Minum tu air mata air. Cuba tengok terjemahan Tok Guru. Kita kata kita minum air mata air tetapi dicampur dengan kapur. Campuran kapur. Bukan susu. Bukan susu. Banyak minuman dalam syurga. Ini baru 3. Ada lagi dalam ayat suratul Insan di hujung nanti kita akan sebut zanjabila halia. Saya tak minum halia, tak suka pun, tapi kita akan minum sebab yang pasti dalam syurga semua sedap-sedap belaka minuman dia. Lagi nak minum air. Jadi sungai banyaklah Ustaz. Dalam jadi tu sungai madu, sungai banyaklah sungai tu, sungai susu, sungai madu, sungai kafur, sungai apa macam gitulah agak-agaknya Ustaz. Banyak sungai Kelang yang tak ada di situ. Yang semua ada. Allah Ta'ala bagi semua untuk penghuni syurga minum sepuas-puasnya. Macam-macam sungai, semua sedap. Minumlah madu tu banyak-banyak, tak panas dah. Air yang manis-manis semua, tak ada kecing manis dah. Kita dah tak pergi toilet lagi dah. Nak kena cari toilet pula tak payah. Semua ada dalam gurau saja, marah orang Kelang lagi kata. Saya gurau saja. Ada ramai ke orang Kelang dalam ni? Ada orang Kelang. Rupanya admin orang Kelang. Lupa saya. Orang Kelang tak marah Sungai Kelang tak ada Buah Intan dalam syurga tak ada Sungai Kelang. Semua sungai-sungai yang tak ada di dunia, sungai Amazon pun tak ada, sungai Nil pun tak ada. Tapi dalam riwayat, kalau buka dalam Hasyiah Baijuri, sungai Nil itu dia pecahan daripada air dalam syurga. Kalau siapa nak tahu. Ada dalam Hasyiah Baijuri. Sungai Nil itu minal jannah, daripada syurga. Adalah, saya tak ambil. Ada kitab Hasyiatul Imam Al-Baijuri. Kitab fiqh ni tulis. Beberapa sungai yang mulia dalam dunia. Nanti saya baca, kalau saya ingat, saya bawa. Saya tulis ikut turutan. Tapi minta maaf lah, dan tu Sungai Kelang tak tahu. Baik. Ada lagi soalan? Tak ada lah. Sungai air Zam-Zam ada tak Ustaz kat sana? Ya. Kalau air Zam-Zam tu ada tak dekat surga tu nanti? Nanti saya tak pastilah pula. Nanti saya check semula. Saya tak ingat lah. Cuma dalam tertib itu, air yang mulia di dalam dunia, yang afdal itu ada air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam. Tapi dalam syurga saya tak ingat. Nanti saya semak balik. Ya. Ada lagi ke soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu boleh? Ya. Okey, ini yang tentang ayat 7 tu yang memenuhi nazar.
Kalau macam dia bernazar, memang Allah suka orang yang bernazar dengan syarat kita menunaikannya. Tapi kalau dia buat nazar yang mengarut-ngarut, yang macam kata orang tak reasonable lah nazar dia, dan dia tak boleh nak menunaikannya, adakah ini nanti dia akan dilaknat oleh Allah ke macam mana? Diwajibkan. Yang pertamanya dia berdosa kerana dia buat nazar, dia panggil at-tala'ub bil ibadah. Sebab dia buat, dia tahu benda tu dia tak mampu, tapi dia nazar, maknanya dia panggil tala'ub, at-tala'ub bil ibadah. At-tala'ub di mana bermain-main dengan ibadat, hukumnya haram, berdosa. Ya. Yang kedua, maka dia kena bayar, disebut dengan kafarah. Kafaratul nazar iaitu kafaratul aiman, iaitu kafarah melanggar sumpah. Jadi dia ada balasan dan dia ada dosa. Maka dia kena bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Okey, baik. Saya rasa cukup sekadar itu. Kita sama-sama baca suratul Mulk. InsyaAllah kita tutup dengan suratul Mulk. Kelas yang seterusnya pada hari Sabtu, ya. Ustaz, sorry Ustaz. Ya. Yang tentang nazar tadi tu, just in case kalau macam dia bukan sengaja tak dapat menunaikan nazarnya, mungkin sebab dia tiba-tiba dia jatuh sakit ke, memang nazar tu dia boleh buat, tapi sebab dia jatuh sakit ke, ada sebab-sebab syar'i yang tidak membolehkan, itu tak ada masalah ke Ustaz? Tak ada, yang tu tak nak buat macam mana. Cuma dia kena bayar kafarah. Nabi sendiri pernah bayar kafarah bila kita baca surah At-Tahrim hari itu. Nabi mengharamkan bagi dirinya Mariyatul Qibtiyah kerana nak ambil hati Hafsah dan juga Sayyidatina Aisyah. Jadi bayar je kafarah. Kafarah dia bagi makan 10 orang miskin ataupun memberikan bagi makan juga, tetap ada bagi makan, betul tak? Bagi makan mesti ada. Kemudian membebaskan hamba, tapi hamba dah tak ada sekarang. Ataupun dia panggil al-kiswah tu. Al-kiswah ni bagi pakaian. Boleh, ya? Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekarang kita nak baca suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق Allahul Azim. Terima kasih banyak. Saya serahkan pada Puan Moderator dulu sebelum saya baca tasbih kafarah untuk Puan Moderator umumkan program-program yang akan berlangsung pada esok hari. Ya, dipersilakan dengan segala hormatnya. Ya. Terima kasih Ustaz sebab memahami. Alhamdulillah, jazakallah khairan hathira buat Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari atas perkongsian ilmu yang menjelaskan lagi kefahaman kita tentang surah Al-Insan yang semestinya meninggalkan kesan dalam hati kita. Jazakumullahu khairan buat semua hadirin pencinta ilmu dan penginfak istiqamah Gema Nur Iman. Namun tak dilupakan pihak pengurusan Gema Nur Iman, pimpinan Ibunda Rosniati Mansor yang telah menjadi asbab penganjuran kuliah kita malam ini. Semoga kefahaman ilmu dapat kita raih dari pengajian kita malam ini dan Allah berkati majlis ini dan seterusnya memilih kita lagi bagi mengimarahkan kuliah subuh pada pukul 6.45 pagi nanti dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan surah Yasin, doa, selawat dan tazkirah insyaAllah. Saya Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili barisan pengurusan Gema Nur Iman. Memohon maaf atas hilaf dan kelemahan dari pihak kami dalam menganjurkan majlis ilmu di platform online ini. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini,
Saya ingin mohon Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan ini saya akhiri bicara dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih banyak kepada semua pendengar yang sudi mendengar pada malam ini. Jumlah hampir 100 orang lebih. Jadi ini jumlah yang ramai walaupun kuliah Isyak. Ya, terima kasih banyak. Jadi itu sajalah. Jadi boleh semua boleh ke dapur masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.